Didik TV KPM. Kawan-kawan, jom masuk ke kelas. Baiklah, di segmen ini kita nak pelajari pula tentang faktor utama dalam mereka fashion pakaian. Tetapi sebelum tu, Mira nak tanya kawan-kawan Mira dalam talian. Mana dia? Farah, Kristina, Hazira. Okey, nak tanya Farah dululah. Farah, tadi kan kita dah belajar tentang kategori fashion kan? Farah suka yang mana? Klasik. Laju jawab. Klasik. Sama. Kita ada minat yang sama. Kita suka klasik. Kalau Kristina pula suka yang mana? Elegan. Okey, elegan. Kalau Hazira? Hazira suka yang mana? Casual. Okey, baiklah. Itu dia, elegan, klasik, casual. Minat mereka, cikgu kan. Ini yang kita telah pelajari. Dan untuk kali ini kita nak belajar pula, cikgu, apa sebenarnya faktor utama dalam mereka fashion pakaian ni? Apa faktor yang diperlukan, cikgu? Baiklah. Dalam mereka cipta pakaian, sebelum kita mencipta mereka satu pakaian mengikut kehendak pelanggan, kita perlu mengetahui bentuk badan seseorang. Jadi, bila kita dah mengenal pasti bagaimana bentuk badan seseorang ataupun pelanggan kita, kita akan tahu dengan lebih jelas lagi apakah yang kita perlu rekakan untuk pelanggan tersebut. Kedua, perlu tahu tema ataupun tujuan pakaian itu dibuat. Kena tanya pada pelanggan kita, dia nak pakai pakaian itu ke mana? Apakah tema pakaian yang dia perlukan? Kemudian, perlu kaitkan pula dengan fabrik. Fabrik untuk dijadikan pakaian tersebut. Fabrik juga, lain fabrik, lain fungsinya. Betul. Lain fabrik, lain dia punya tujuan. Betul. Macam fabrik denim tadi. Denim sesuai ke kalau kita nak buat pakaian tradisional? Tak sesuai, cikgu. Mungkin kurang sesuai. Pakaian ataupun fabrik seperti chiffon yang lembut, boleh ke kalau kita nak buat pakaian yang lasak seperti pakaian casual? Tak boleh juga, kan? Betul. Kemudian bila dah ada bentuk badan, dah tahu ke mana tujuan kita memakai pakaian tersebut, kita perlu tahu fabrik. Kemudian lepas dah ada fabrik tu, kita perlu tahu apakah hiasan yang kita perlu gunakan untuk pakaian itu. Bila dah ada fabrik, ada hiasan, perlu ada aksesori tambahan. Macam saya tunjukkan pada pakaian yang di studio ni. Betul. Sebagai dia punya pelengkap gaya. Betul. Jadi itu antara faktor yang diperlukanlah dalam mereka fashion pakaian. Betul. Okey, cikgu dah terangkan dengan cukup jelas. Sekarang ni cikgu, tiba masanya untuk kita uji kawan-kawan dalam talian. Betul. Jadi saya kira cikgu Mira ada sediakan contoh soalan untuk bahagian A yang selalu diajukan kepada murid-murid. Jadi boleh cikgu kongsikan? Okey, boleh. Mari kita mulakan kita punya pembelajaran pada hari ini. Sebab dalam ujian ataupun kertas rekaan dan jahitan pakaian, kita ada dua tajuk. Bukan dua tajuk, dua bahagian. Bahagian A dan juga bahagian B. Jadi bahagian A ni lebih kepada bahagian ataupun soalan yang lebih mudah. Baik, cikgu. Jom kita lihat bahagian A dahulu. Okey. Saya nak tahu siapa yang nak jawab ni dulu. Siapa yang nak jawab untuk soalan sebelum pertama? Sebelum saya baca soalan ni. Okey, Kristina, saya baca soalannya dulu. Boleh ya, Kristina? Jelas tak cikgu cakap ni? Boleh dengar? Jelas. Okey. Terangkan 5 faktor, 5 ya Kristina, banyak juga tu, yang diperhatikan sebelum menghasilkan sesuatu lakaran style pakaian. Boleh mula jawab, Kristina? Okey, silakan Kristina. Yang pertama, mengenal pasti bentuk badan. Okey. Seterusnya? Terus sebut je. Menentukan style pakaian dengan mengambil elemen dan prinsip rekaan pakaian. Baiklah. Kemudian? Mempertimbangkan kesesuaian dan tujuan pakaian yang dibuat. Lagi 2. 3 tu macam dah betul. Memilih corak, tekstur fabrik yang sesuai dengan bentuk badan dan style pakaian. Okey. Terakhir sekali. Menentukan hiasan tambahan dan aksesori yang sesuai. Okey, baiklah. Saya akan buka semua jawapan ni. Adakah Kristina menjawab dengan betul? Mengenal pasti bentuk badan? Saya rasa ada tadi jawapan dia. Betul. Yang kedua, mempertimbangkan kesesuaian dan juga tujuan pakaian itu dibuat. Macam saya cakap tadilah. Kemudian,
menentukan pula hiasan dan juga aksesori yang sesuai dengan style pakaian. Macam tadi pun saya ada terangkan apakah dia hiasan, apakah dia aksesori. Hiasan adalah suatu bahan yang kita jahit pada pakaian itu seperti manik, labuci, sulaman dan sebagainya. Dan aksesori adalah tambahan untuk memberikan satu gaya yang lengkap pada pakaian. Seperti kasut, beg tangan, topi, rantai dan sebagainya lah. Baik. Menentukan style pakaian dengan mengambil kira elemen dan juga prinsip rekaan fashion. Yang ni, elemen dan juga prinsip sebenarnya murid-murid dah pelajari dalam modul 5 seni reka fashion. Tetapi dalam seni reka fashion ni, walaupun murid mempelajari cara mereka cipta pakaian, tapi itu adalah secara teori sahaja. Kalau modul 10 ni, murid perlu mempelajari teori dan juga amali menjahit satu rekaan fashion pakaian sebagai pelengkap kepada modul 10. Dan jawapan terakhir adalah memilih warna, corak, tekstur, fabrik yang sesuai dengan bentuk badan. Yang ini tadi sebenarnya macam tadi saya cakap, tentukan bentuk badan pelanggan, mempertimbangkan tujuan ataupun tema pakaian dibuat. Yang terakhir saya tertinggal tak sebut tadi, memilih warna, corak dan juga tekstur fabrik. Okey. Warna main peranan cikgu Warna memang main peranan. Sebab warna yang cerah akan memberikan ilusi yang lebih besar, lebih gempal. Kalau warna yang gelap memberi ilusi yang lebih kecil. Okey, baik cikgu. Seterusnya kita lihat soalan nombor 2. Rajah 1 menunjukkan beberapa contoh pakaian. Namakan kategori fashion pakaian itu dalam ruang yang disediakan. Siapa nak jawab? Saya rasa yang ni senang sangat murid-murid nak jawab sebab tadi saya dah jelaskan pakaian dekat studio itu mengikut kategorinya. Betul. Farah boleh cuba? Farah nak cuba jawab. Silakan Farah. Casual. Casual. Yang kedua? Klasik. Klasik. Yang ketiga? Elegan. Elegan. Dan yang keempat? Haute couture. Haute couture. Betul. Saya rasa semua betul lah tu. Casual, klasik, elegan dan juga haute couture. Kalau kita lihat kat studio tadi, klasik dalam bentuk tradisional pakaian tempatan, pakaian Malaysia. Tapi kat sini klasik yang berbentuk ataupun lebih kepada ciri-ciri barat. Baik cikgu. Kita lihat soalan yang ketiga. Senaraikan 5 proses jahitan yang diperlukan dalam menghasilkan pakaian rekaan. Yang ini jawapan dia agak panjang sedikit sebab proses jahitan. Siapa yang nak cuba? 5 proses jahitan yang diperlukan. Farah ataupun Kristina? Kristina cikgu, angkat tangan. Kristina, Silakan Kristina. Menjahit pakaian. Menjahit pakaian. Seterusnya? Mengambil ukuran badan. Mengambil ukuran badan. Menyusun atau pola dan menggunting fabrik. Ya. Seterusnya? Menjahit pola, menyesuai pola pakaian. Baik. Membuat kemasan akhir dan menambah hiasan pada pakaian. Last sekali ataupun terakhir sekali. Yang terakhir membuat kemasan akhir tadi Kristina kata cikgu. Dia sebut dah tadi. Cikgu ingat baru 4 dan 5. Maaf. Betul. Semuanya betul Kristina. Menjahit pakaian, mengambil ukuran badan, menyusun atau pola dan menggunting fabrik, mendraft pola dan mengubah suai pola dan terakhir sekali adalah membuat kemasan dan juga menambah hiasan. Kalau murid-murid lihat kat sini, ini adalah proses yang tidak mengikut dia punya urutan. Kalau urutan yang pertama seharusnya adalah mengambil ukuran badan. Jadi kalau ada soalan yang macam ni, murid-murid boleh jawab mana-mana proses dahulu pun tak jadi masalah. Tak semestinya mengikut urutan. Tapi kalau soalan yang berkaitan dengan urutan proses, maksudnya murid perlu menulis jawapan mereka mengikut urutan proses. Kerana kalau proses yang pertama salah, nanti proses yang seterusnya juga akan menjadi salah juga. Betul. Baik, kita lihat soalan nombor 4. Soalan yang keempat. Farah boleh cuba, Farah? Saya bacakan dulu soalannya. Rajah 2 menunjukkan aktiviti menghasilkan ilustrasi rekaan fashion. Jadi berdasarkan rajah 2 ni, nyatakan 4
jenis media ataupun bahan yang boleh digunakan dalam mereka cipta pakaian ataupun menghasilkan ilustrasi rekaan fashion itu. Okey, siapa nak Farah cuba? terus jawab. Farah? Silakan Farah. Warna air, Warna air, pentak nikel, pentaknikal, warna pensel, warna pensel, warna warna pastel, betul. Tak air sekali. Warna pensel. Farah dah sebut ke warna pensel tadi? Ataupun cikgu tertinggal? Cikgu dah Mira sebut, tertinggal cikgu. lagi. Jadi ada 4 jenis ni cikgu ya? Ya, ada 4 jenis sebenarnya. Ada banyak lagi media lain yang boleh digunakan dalam penghasilan ilustrasi fashion pakaian. Dan kalau soalan macam ni, kalaulah murid-murid lupa istilah dalam bahasa Melayu, bolehkah murid-murid jawab dalam bahasa Inggeris? Boleh tak Mira? Boleh ke cikgu? Boleh. Boleh. Tak ada masalah pun sebab kita bukan dalam subjek bahasa. Kalau rekaan dan jahitan pakaian ni, kalau murid tiba-tiba terlupa istilah warna air tu dalam bahasa Melayu nak jawab watercolour, tak ada masalah. Okey. Warna pensel, pencil colour. Boleh je. Tak ada masalah pun. Okey, Okey. baik, Jangan cikgu. rasa takut-takut nanti saya jawab salah, tak dapat markah. Boleh dapat 4 markah. Janji jawapannya betul walaupun istilah tu dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Okey, baik. Seterusnya, Soalan nombor 5. soalan yang kelima. Namakan 3 jenis fabrik yang sesuai untuk menghasilkan pakaian elegan. Elegan. Sebab pakaian elegan ni dia dalam kategori formal. Maksudnya perlu fabrik yang macam mana? Okey, siapa nak cuba kongsikan, nak cuba jawab? Sama ada. Kristina. Silakan Kristina. okay, satin, Fabrik satin. sutera, Okey, sutera. broket, Dan juga Broket. broket. Ada jawapan tambahan ke Kristina? Kalau gunakan kapas boleh tak? tak. Boleh juga, tak ada masalah pun. Okey, sebab kapas pun dia ada dia punya jenis-jenis kapas juga. Ada grade-grade dia kan Yes, cikgu? betul. Ada dia punya grade. Ada yang sesuai untuk pakaian elegan, ada yang sesuai untuk pakaian casual. Jadi tidak ada masalah kalau Kristina nak pilih jawapan fabrik kapas. Okey. Okey. Kalau 3 jawapan dia tadi macam mana cikgu? Betul cikgu Yang ni memang betul lah. Sutera? Satin, sutera Sutera? dan juga broket. Okey. Satin, kalau dekat sini, dekat studio, yang dekat tengah tu, bahagian bawahnya ataupun bahagian skirtnya adalah fabrik satin. Yang bahagian atas tu adalah fabrik render. Okey. Sutera. Sutera tak ada contoh kat sini. Tapi broket macam fabrik sari. Dia tebal kan cikgu? Ya, agak tebal dan bersulam. Ya, betul. Sebenarnya saya suka fabrik broket ni cikgu. Sebab dia betul. nampak elegan, mewah Nampak di situ. elegan, yes, mewah. Okey. Baik, itu 3 jenis fabrik yang sesuai untuk penghasilan pakaian elegan. Soalan berikutnya cikgu. Soalan berikutnya, nombor 6. Namakan 4 hiasan yang boleh dijahit pada pakaian klasik. Okey. Hazira dah muncul semula. Hazira, cuba Hazira. Okey, boleh Hazira jawab? 4 je Cikgu Mira nak. Manik, Manik, Sulaman, labuci Labuci, dengan rendah. Dengan render. Kita lihat jawapan dia. Baik. Manik, okey, betul. Ada. Kedua, labuci. Ketiga, render. Dan keempat adalah sulaman. Okey. Betul cikgu? Betul, semua betul. Jadi manik dengan labuci ni, dia adalah padanan 2 hiasan yang macam kawan baik lah. Kalau ada manik, selalunya ada labuci untuk memberikan kesan yang lebih berkilau pada sesuatu pakaian. Mungkin pakaian untuk pengantin, Betul. mungkin untuk ke majlis-majlis tertentu, majlis makan malam ataupun majlis anugerah rasmi. Okey. Kalau render pula,
Render sebab fabrik pun ada dalam kategori render, hiasan pun ada render juga. Render ni boleh memberikan ciri-ciri ataupun sesuatu yang nampak lebih elegan dan menarik juga pada pakaian. Walaupun render ni dia tidak berkilau, tapi render ni kalau kita jahit dengan manik, dia nampak lebih menarik lagi satu pakaian. Okey, sulaman ada sulaman tangan dan juga sulaman mesin. Jadi murid-murid boleh menggunakan kedua-dua sulaman ni, sama ada nak pilih sulaman tangan ataupun sulaman mesin pada pakaian. Cuma sulaman tangan ni sebabkan kita menjahit menggunakan tangan, dia punya hasil tu lebih berkualiti dan harga lebih mahal. Betul. Sulaman selalunya akan tinggi sikit harganya kan cikgu? Ya, betul. Kerana penghasilannya pun Penghasilannya memakan agak masa. rumit. Ya, betul cikgu. Kalau di tangan cikgu tu itu apa cikgu? Kalau di bahagian lengan baju cikgu? Ya. Lupalah, inilah render. Okey. Ini hiasan render yang saya letakkan pada hujung lengan baju saya sebab lengan baju saya ni kalau lihat fabrik saya pakai hari ni dia agak kosong. Tapi bahagian bawah ni saya tambah aksesori. Bukan aksesori. Hiasan tambahan, bunga-bunga tampal. Bunga ni sama ada nak jahit pun boleh, tapi sekarang ni boleh tanpa guna gam juga. Okey, boleh guna gam jugalah dalam menambahkan lagi keserian pada sesuatu pakaian. Okey, baiklah cikgu. Itu dia. Macam mana, dah faham dah untuk manik, labuci, render, sulaman. Dah jelas kawan-kawan? Kalau dah jelas, kita nak berhenti berehat seketika. Selesai kita dah jawab untuk contoh soalan bahagian A. Kita akan kembali semula selepas ini untuk lebih banyak lagi soalan yang kita nak tanya Cikgu Mira ni. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama dengan kami di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM